kita ada yang lebih positif daripada sudut sentimen, kecuali dekat Nasdaq futures ni menunjukkan bahawa daripada buka pagi tadi agak rendah. Kita lihat dekat chart apa yang kita nampak semasa. Okey. Jadi untuk indeks, ini masih lagi boleh buat satu lagi high, sebabnya kalau dia turun kat 2 ni pun saya tak interested untuk nak trade, biarpun kita dah establish higher high, sebabnya it might do ini, lepas tu baru dia jatuh. Dan kalau dia buat benda ni dan dia buat deeper correction, then saya interested untuk US 500. Or kita dah habis wave 2 ni dekat sini dan kita dah mula naik untuk buat yang lebih laju lagi, wave 3, 4 dan 5 dan seterusnya dengan momentum. So there are 3 possibility. Apa yang saya tandakan sekarang adalah berdasarkan data ataupun structure yang ada semasa. Waalaikumsalam, Pian. Dan berdasarkan semasa untuk S&P 500, ini yang kita tandakan, ya. Okey, itu untuk S&P 500. Next kita tengok Dow Jones, sama, dia belum buat higher high. Kalau dia buat higher high daripada semasa, ini adalah 5 dan kita akan buat macam ni, ya. 1, 2, somehow 3, 4 and 5. Okey, ataupun ini adalah 4, 1, 2 dan masih ke atas lah. Saya masih lihat masih ada ke atas, tapi saya tak ubah lagi selagi tak ada sama ada S&P 500 ataupun lain-lain indeks menunjukkan benda itu. Kalau dia buat, cumanya kita tunggu deeper correction, itu saja. Lain daripada tu saya tak minat. Saya nak dia buat correction kepada structure ini, ya. It might happen sebabnya dah jadi, ataupun masih in progress, ataupun belum habis, ya. So sebabnya kita dah ada divergence kat atas ni, we are waiting untuk deeper correction, ya. Saya sedang tunggu deeper correction. So pada semasa tak ada apa-apa. Saya masih menunggu kepada that pullback, ya. Tak ada pullback, kita tunggu lain punya structure. Okey. Gambaran yang lebih jelas ada dekat Nasdaq ni, ya. We did see deeper correction. Kita dah nampak satu deeper correction, of which it is possible untuk dibuat flat, dan 2 ni dah habis dan kita ada lonjakan. Or higher ataupun yang lebih jelas adalah dia buat benda ni, ya, Pian. Ini A, ini B, dan 1, 2, 3, 4 dan 5. If dia buat benda tu, kita dah ada higher high, then saya akan cari peluang untuk US 100, untuk Nasdaq lah. Jadi Nasdaq adalah kita punya mana saya punya market outlook. Kejap, saya buka market outlook. Hilang kat dia. Oh, tadi turn off. Okey. Jadi untuk ni berapa bulan ni? 28, alamak. Tadi dah update. Okey. Tadi dah update untuk Kanada punya data, saya lupa. Okey, ni ini adalah untuk US 100, ya. So ini adalah choice pertama kita. Ni kita dah transfer kepada ni. Sekejap. Okay. Jadi ini adalah untuk US 100, ya. Jadi sekiranya dia buat pullback, saya akan cari peluang untuk US 100 daripada level ini. Hanya jika dia break A dekat sini, ya. Kunci dia adalah kepada pergerakan dolar dan juga USD JPY, NZD USD dan juga GBP NZD. Lepas ni kita tengok, DAX menunjukkan struktur serupa, di mana kita nampak untuk indikator it come with momentum, this move, so berakhir dengan divergence. So one more low, ataupun masih boleh buat yang lebih 4 dia lebih jauh macam ni, ya. Apapun, hanya kalau dia tak buat higher high, then this is possible. Kalau tak pun, this is X dan lepas tu turun ke bawah. Apapun, ini tak present anything untuk kita sebab satu ni tak break high, ya. So DAX is not in our list. Untuk Nikkei, kenapa kita masih draw Nikkei ni ke bawah, Pian?
Tahu tak kenapa kita masih draw Nikkei ni ke bawah? Saya nak tunjukkan kepada anda. Kenapa kita masih lukis Nikkei ni ke bawah? Dia boleh habis dekat sini. 1, 2, 2. Nampak tak kenapa kita kena lukis dia ke bawah? Sebabnya, penurunan yang ini, 1, 2, 3, 4 dan 5. Tak payah elliott wave pun. Kalau 5 structure, itu adalah apa? Itu bukan korektif. Tak kisah apa bentuk dia, faham tak? Nampak kan? Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ambil cat kosong lah. Kita ambil cat kosong. Ini adalah untuk JP225. Okey. Jadi struktur yang turun ni daripada ini adalah satu yang ada konektor. Ambil 4 hour, 1 hour sama je. Okey. Jadi kalau kita nampak struktur ini, kita ada reset ni kan. Kita ada satu yang berbeza antara dua ni kan. Kita ada dua set struktur. Kita ada dua set struktur kan. Kita letak color lain. Ini je sebenarnya. Ini paling mudah untuk anda buat. Okey, kita ada dua set struktur dekat situ. Dua set struktur. Jadi kalau kita lihat, yang pertama ni, dia dianggap sebagai hub. Sebab dia ada, ini bukan lower low. Nampak? Ini bukan lower low. Jadi kita baru saja ada 1 I. Lepas tu ini 3. Jadi ini korektif. Ini korektif. Ini satu set. Ini satu set. Dan lepas tu dia setakat ini dia belum break. Setakat ini dia belum break. Tetapi kalau kita nak katakan dia nak naik daripada puncak ini, okey, daripada puncak itu, dia kena buat, sorry, ini dia punya struktur. Okey, dia kena buat 1, 2, 3, nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Santi, I'm showing you how to count. Kira saja. Kalau kita nak katakan, ingat, nombor-nombor untuk korektif adalah benda ini. 3, 7, 11, 15, 19. Ini adalah untuk korektif. Tak kisah apa count, apa juga yang saya lukis adalah berdasarkan benda ini. Okey? Jadi kalau kita katakan dia sebagai korektif, yang turun ni sebagai korektif, dia kena buat count 3, 7, 11, 15, 19 daripada high yang selepas konektor. Ini konektor dia. Ini adalah konektor dia, yang ini. Kita nampak benda ni. Mana Galih hari ni? Ini konektor dia. Okey, ini adalah satu struktur. Dan kita ada satu yang connect. Cara nak tahu dia punya ini lain macam. Nampak? So, kalau kita lihat benda ni, daripada puncak ni, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu bukan nombor korektif. 5 tu bukan nombor korektif. 5 kat situ adalah nombor, sebabnya kalau sini 5, di belakang ni 5, yang ini 5, then you can have 5 dekat sini. Jadi count keseluruhan benda ni akan jadi 11. Faham tak? Kalau dekat sini 3, dan kita katakan the whole structure ini korektif, sini 3, sini tak boleh 5. Dia tak boleh 5. Faham tak? Jadi kalau kat sini 3, sini kena nombor-nombor ni, yang belakang ni. Kalau sini 5, obvious 5,
Dan kat sini boleh nombor apa? 5, 9, 5, 9, 13. Faham? Because the first wave, the first belakang ni adalah korektif. 3, ini bukan lower low. 1, 2 dan 3. Yang sebelah sini kena buat nombor korektif. Ingat, dia benda ni je. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Kalau dekat sini adalah 5, dan dekat sini kena 3, sini 5. Unless dia buat flat. Kalau flat dia kacau. Ini bukan flat. Pegang itu je. Kalau anda pegang tu, anda tak sesat. Ya? So, sebab itu kita masih lukis ini ke bawah lagi. Masih ke bawah. Dia boleh buat satu lagi high. Dia boleh buat satu lagi high. 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh buat satu lagi macam ni. 6. Tapi dia kena buat satu lagi. Barulah count dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Faham? Dia tak dapat nak naik kat situ. Kenapa? Memang itu. Tak dapat tak dapat cara lain. Memang berulang-ulang. Benda ni nature kepada structure. Ini dia. Oh, saya buat dekat sana ni. Jadi kita kena buat, maksudnya untuk yang ini, mana saya buang yang ni? Alah. Okey, sekejap. Maksudnya, yang ini kita ada 3. So, dekat sini pun kena nombor korektif. Tak cukup. Dia tak cukup. So, kat sini kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak cukup. Bergantung pada yang ni. Ni sama ada dia satu lagi high ataupun habis kat sini 6. Itu tak kisah. Satu lagi low. Baru dia dapat naik. Faham? Saya gunakan ini untuk lukis elite wave. Bukannya buat elite wave untuk cari benda ni. Tak. Saya gunakan ini untuk buat elite wave. Sequence. Wave sequence. Lepas tu kita gunakan elite wave untuk kita tanda. Okey, ni apa bentuk, ini apa bentuk, ini apa bentuk. Dia tak cukup kaki lagi kat situ. Nak lepak tak cukup kaki, tak sedap lah kan. Jadi maksudnya, ini ada kesan dia. Jadi ini akan ada satu lagi kaki ke bawah. Okey, jadi saya tulis kat sini Nikkei 225 one more leg lower. Okey. Sebelum dia dapat naik ke atas, sebelum Nikkei, okey, maksudnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita jangkakan dia akan buat satu lagi macam ni. To make it 7. Kita ada connector dekat sini. Ini connector. Okey, soalan saya. Yes, betul. Tulis benda tu je, buat benda tu. Okey. Soalan saya, di antara semua yen pair, manakah pair yen yang paling tinggi correlation dengan Nikkei? Mana satu? High low je, Pian. High low je. Lagi kecil kita akan ada lagi banyak oscillator, lagi banyak oscillation. Jadi untuk tak confuse, anda buat benda tu, lepas tu lukislah. Sebab itu kita berpandukan kepada equal leg, kepada Fibo, kepada kad mana yang tak habis. Tak. Yang paling tinggi correlation, tengok dengan Nikkei, yang ini. Ini adalah yang paling tinggi correlation. Ni bukan dekat ni. Yang paling oscillation dia bersama dengan ni adalah ini. Ini adalah apa yang paling tinggi correlation dia lah.
4 hour. Paling tinggi dia punya correlation lah di antara ni. Dia tak perfect. Paling tinggi correlation adalah USD JPY bersama dengan Nikkei. Ini disebabkan oleh faktor ZN. Ini disebabkan oleh faktor ini. Disebabkan oleh faktor treasuries, US 10 year. Disebabkan oleh faktor yang ini. Ini basically adalah 4 hour. Okey. Ini yang paling tinggi correlation dia lah. US 10 years ni, nampak US 10 years ni dengan Nikkei dan juga kepada UJ. Yep, sama. Tapi disebab lepas ni kita kaitkan dengan EJ. So yang paling tinggi correlation adalah USD JPY. Tapi dia takkan perfect, Maksudnya, dan satu lagi, kalau anda notice the last 3 tahun, kalau anda lihat kepada data price, structure price, yen pair mostly contohnya mempunyai correlation yang tinggi bersama dengan dollar pair. Mempunyai correlation yang tinggi dengan dollar pair. Basically mana dollar pair pergi, situlah yen pair pergi. Maksudnya macam ni. Euro US dollar and Euro JPY. Ini satu lagi yang kita akan sentuh. Dia tak satu. There will be masa dia akan buat second degree. Maksudnya lekuk yang arah dia berbeza. Tetapi secara asasnya we do know dia punya ni adalah more or less. Dia takkan satu-satu, ini naik, ini turun, ini high, tak. Tapi we do know dia mempunyai correlation. 1.5 dimensional. Tak. So, kenapa kita sentuh benda ni? So, kalau kita katakan JP225 ni masih ada lagi ke bawah, that means untuk indeks lain ni, dia belum dapat nak buat wave 3. Faham tak? Yang ini belum dapat, kalau dia break atas ini pun, itu kita akan tandakan sebagai satu. Penurunan dekat Nikkei tadi akan menyebabkan indeks lain belum dapat nak pergi pecut. Faham? We know that basically everything more or less akan lebih kurang sama. Dia takkan satu-satu, but dia kalau nak move, kalau dia nak move dalam wave 3 dengan momentum, kalau momentum everybody will move. Everybody, kalau dengan wave 3 everybody will move. Kalau ini buat wave 3, Nikkei ni tak dapat nak turun. Dia akan habis kat sini. Knowing bahawa structure ini 5 wave, dia tak dapat lagi. Sekurang-kurangnya kalau nak pun, dia buat satu marginal low sikit di sini. Dia buat break low kat sini. Pada waktu ini, tak kisah dia sampai equal leg ke tak, jadi kita gunakan timing untuk ikuti, untuk masanya bagi lain-lain indeks ni untuk nak buat wave 3. Apa kesan dia kepada dinamik besar pasaran? Maksudnya, whatever we are looking at sekarang ni, apa yang kita sedang lihat sekarang ni, kita masih lagi within cycle daripada 20 ataupun 21 Julai. Maksudnya kita masih dalam indeks wave 1. Kita masih lagi dalam indeks wave 1. Wave 1 untuk indices. Okey, bila indeks wave 3, wave 2 itu adalah
yen dynamic. Okey, itu adalah yen dynamic ya. Di mana dalam yen dynamic untuk shorter term untuk 1 hour. Untuk 1 hour, I'm talking about lower time frame. Sekarang ni kita masih lagi dalam fixed dynamic. Kita masih lagi dalam somehow US dollar positif ataupun negatif. Kita masih berada dalam kawasan ini. Dalam yen dynamic, US dollar tak pecut. Ya, kita akan ada yen yang kuat, kita akan ada kita akan ada indeks yang jatuh, kita akan ada dolar yang sideways. Dalam fixed dynamic, kita akan ada indeks yang ke atas tapi belum pecut, belum masuk wave 3. Kita akan ada US dollar positif ataupun negatif. Kita tengah tengok dia buat wave 3 ke bawah. Nampak? Dan kita akan nampak untuk yen sideways. Ke mana pergi yen pair dalam keadaan ni? Ke mana pergi yen pair? Untuk shorter term, yen pair akan ke atas. Untuk shorter term, but there will be a correction. Gold tak nampak jatuh? Yes, betul. Ya. Sebab kalau kita nampak kita berada dalam fixed dynamic ya. At short term kita ada negatif dolar semasa wave 3, some sort of wave 3 untuk dolar. So tunggu benda ni, maksudnya kita masih lagi dalam the whole thing dalam satu. Okey. Kenapa saya belum katakan US dollar jatuh dan buat struktur baru? Belum. Tengok ni ya. Ini adalah untuk ni tadi. Untuk JP225 tadi ya. JP225 jumlah struktur ini adalah mana dia? Okey. Mana dia pergi? JP225. Okey. Jumlah struktur yang dekat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Dia kena buat satu lagi dan satu lagi low. Satu lagi low. Dia kena buat satu lagi low. Dan baru kita nampak untuk indeks dapat pecut ke atas. Belum lagi. Belum lagi ya. So maksudnya yang ini adalah wave apa? 3. Kita sedang menunggu wave 3 ya dalam yang ini. Kita akan ada short term yen dynamic dekat sini. Mungkin dia buat satu lagi high. Dan baru kita ada yen dynamic ya, yang apa kita tengah tunggu untuk shorter term sama ada ini adalah 5, correction ni belum berlaku, or kita ada wave 3 untuk bentuk C kat sini. Ya, belum ya. Itu adalah untuk indeks. Ada soalan untuk indeks? Jadi kita sedang tunggu untuk Nasdaq ya. Kalau yen dynamic berlaku untuk shorter term, then this will happen. Kalau dia naik, then mungkin ya, we might see bahawa dua tadi, of which saya tak nampak ini berlaku, but we might see truncation dekat all. Kalau ini wave 2, Nikkei tadi tak pergi. Ini akan masih sideways, faham tak? Ini masih lagi dalam wave 1. Dia tak pergi pecut dulu wave 3 dia. Dia akan buat 1, 2, macam ni. Belum lagi. Dia belum dapat nak pergi. Selagi Nikkei tadi tak buat satu lagi low, tak dapat. Tak ada. Anda pergi tengok struktur belakang semua, 10 tahun, 20 tahun punya ni, tak ada. Tak ada. There is none yang turun 5 kecuali flat. Itu sahaja. Kecuali dia memang obvious flat. Lain daripada tu tak ada. Wassalam. Terus ni. Okey. Jadi itu apa yang kita tengah tunggu. Jadi kita tengah tunggu untuk satu lagi low dekat indeks.
Itu membolehkan kita untuk trade US 100, untuk trade US 30 ataupun US 500. Pilihan saya will be US this US 100. That will be yang paling trending lah. Okey. Jadi tak ada apa-apa perubahan. Kita nampak untuk USD JPY. So, Nikkei masih ada satu lagi hutang ke bawah. Tengok, benda yang sama. Benda yang sama. Di mana dekat sini, kita ada 3 wave. 1, 2, 3. Dan kalau kita katakan dia masih turun ke bawah, penurunan ini tak kisah saya tandakan macam mana, tak kisah. Anda tak tengok saya buat flat ke apa, ada kira je. 1, 2 dan 3. Tak kisah apa elite wave count kat sini, tak kisah. Ini 1, 2 dan 3. Boleh? Ini 4. Okey? Jadi maksudnya yang dekat sini 5, 6 dan 7, dekat sini kiraan dia ini sebagai konektor, dia. Kiraan lekuk yang sebelah sini, maksudnya kira untuk wave sequence, saya tengah tunjukkan wave sequence. Ini adalah 3, selepas konektor, ini adalah 3, okey, selepas konektor ni, kita akan nampak dia dekat RSI, dekat RSI, di mana kita akan ada yang pelik. Nampak yang lain? Di sini akan pelik. Dia lain. Dan ini adalah konektor kita. This is our connector. Dia break dan identify connector. We did spend 2-3 bulan last year, tak silap saya, duk cerita pasal connector ni. Jadi selagi dia tak break high dekat sini, kalau dia break high lagi bagus. Dan kita akan ada lebih clear connector dia. Kalau dia tak break high, lepas tu akan kira dia, kiraan yang selepas konektor tu, kalau sini 3, kiraan yang dekat sini kena apa? Dia kena nombor 3, 7, 11. Faham? 3, 7, 11, 15, 19, nombor-nombor korektif. Kalau kat sini 5, 9, ataupun 13, dan yang kiraan yang dekat sini adalah nombor 5, 9, benda tu juga. Faham, Fiq? Tak payah buat elite wave. Saya buat itu sahaja sebenarnya. Elite wave ni cuma kita nak, macam mana aku nak sampai dekat equal leg. Itu je. Faham? Lama-lama kalau anda faham benda ni, anda tak payah dah nak lukis elite wave tu, ada cuma letak nombor je. 1, 2, 3, okey, aku tunggu berapa. Is highest connector. Bukan 5, 7, 9. 3, 7, 11, Aisyah. Nombor-nombor ni. Kalau korektif, okey, 3, 7, 11, tambah 4. Kalau motif ataupun benda yang membawa kepada arah, 5, 9, 13, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Ingat tak? Saya bagi tahu dahulu. Mula-mula saya tunjukkan elite wave 2 tahun ke bila ke. Saya bagi tahu kalau nak buat elite wave tak perlu, anda cuma perlu pandai mengira saja. Siapa pandai mengira sampai 5, anda okey. MKT tu apa? It becomes connector if tak break higher and do 5 wave up, 3 wave up. Connector is some sort of correction, Santi. It can be zigzag, it can be flat, it can be triangle. Normally is or another W, X dan Y. Itu connector.
Konektor anda boleh dengan menggunakan RSI. Okey, jadi kalau Nikkei lagi one leg lower, so another assumption yang kita dapat buat dekat sini adalah USD JPY one more leg lower. Faham? Another assumption yang kita dapat buat dekat sini. Nampak? I'm not doing Elliott wave tau. I'm doing Elliott wave berdasarkan sequence dan correlation ke semua benda. Bukan hanya buka satu chart, lukis Elliott wave, buy kat sini. Ini UJ. No. I don't do that. I don't do that. Ya? Saya buang. Sebelum orang tak ikut live, dia tengok benda ni, dia pening kepala. Apa benda kalau merah-merah ni? Luka. Okay, so kalau kita dah ada dan kita reset pengiraan dia, ini adalah 1, ini adalah 2. So one molo. Or kalau kita nak ambil dia punya ni, ini adalah dia punya, anda boleh ambil yang kat sini, or whatever it is, kita takkan trade UJ ni. It can be here, it can be this one. Untuk wave 2 ni. Biarpun dia pull back daripada higher high ni, kita takkan trade dia. There is a reason lepas ni. Sebab move ini mulanya US dollar, then is not. Di sini ini lebih kepada kelemahan untuk yen. Bila indeks buat wave 3. Jadi instead of trade USD JPY, anda boleh pilih pair yang lain. 29.7. Apa tu? 20, 21. Oh, tarikh. Satu lagi minggu ni adalah turning point. Ni minggu turning point. Bila nak reverse, minggu ni yang dia reverse. Dan minggu depan adalah minggu untuk continuation. Okey, jadi we are waiting for this one more low untuk USD JPY. Sama ada dia akan buat 1, 2, 3 ataupun 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Either this shape dalam 7 ataupun 3 ataupun 11 ataupun 15. Faham Aisyah? Kira lekuk-lekuk ni je. Nak buat Elliott wave pening kepala kan? Saya tunjukkan anda macam mana paling senang. Kalau anda katakan, sebab itu dia multi time frame tau. Di time frame besar, kita katakan bahawa struktur ini akan completekan, akan lengkapkan this structure, akan lengkapkan ini 1 dan 2, akan lengkapkan 100% kat atas ni. Dan di sini kita nampak connector. Ni je benda dia. Sekali lagi, sini kita nampak connector. Dan ini obviously satu yang membuat trend. Anda kira je. Jadi anda kira je. Ini tak payah pening-pening yang ini 1 2 3 4 5 tak payah. Ini adalah 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Anda tahu dia akan buat 5. Kalau tak 5, dia buat 9. Kalau tak 9, dia buat 13. Kira benda-benda tu je. Simple kan? Sebenarnya dia simple. Bila anda nak lekuk, nak kira setiap lekuk, nak nomborkan setiap lekuk, itu payah. Bila anda buat Elliott wave nak kira setiap lekuk. Saya tengah tunjukkan bila anda dah faham Elliott wave, bagaimana anda bypass Elliott wave ni. Tak pun. Anda kira lekuk 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia nak buat ke atas, 5. Tak buat atas, tak sampai 5. Anda tunggu dulu. 6, 7, 8, 9. Dan anda boleh short. Maksudnya ini akan turun ke bawah. Boleh? Jadi kalau nak long US dollar, anda cari nombor-nombor seperti bila dia naik kan. 1, 2, 3, 4. Ni boleh long lah. Tapi saya tak long dia sebab faktor dinamik. Tapi kalau nak long dia, bila kiraan dia, anda tahu di sini akan lengkapkan. Dan di sini kita katakan 5 wave. Jadi kalau 5 nombor dekat sini, kenapa ini correction kita kira dia sebagai nombor motif?
sebab kat sini kita letak sebagai A. Kalau A, ini konektor, ini 5, nombor dekat sini kena nombor motif. Konsep asas dia benda ni je. 5 dengan 3. 3 dengan 5. Okey? Jadi kalau sini 5, sini dah ada 3, sini akan ada 5. Maksudnya nombor motif. 5, 9, 13, 17, 21. Letakkan kat kepala lekat. Tak ada orang cerita benda ni. So, that is how anda membuat Elliott wave. Bukannya anda nak satu-satu lekuk ni, ni 3 terus. Tak. Itu bukan cara dia. Ramai buat benda tu, dia tak dapat untuk dia tak dapat nak masukkan faktor correlation. Kalau anda perasan orang cuba buat dan letakkan faktor correlation tanpa benda ni, anda takkan dapat guna. Kalau anda cuma buat Elliott wave, anda tak dapat masukkan faktor correlation. Satu ramai tanya saya, macam mana guna Elliott wave untuk faktor correlation? Ini dia. Iaitu wave sequence, not Elliott wave. Kita lukis Elliott wave berdasarkan wave sequence, berdasarkan correlation. Bukannya Elliott wave untuk katakan ini akan jadi macam ni, ini dia punya dynamic. No. Boleh? Satu model matematik yang saya pernah develop adalah penggunaan wave sequence ni untuk dimasukkan dalam black box. Orang tanya, kalau macam tu bolehlah tak dijadikan sebagai EA? Yes, boleh. Tapi dia tak jalan dekat MT4 ataupun MT5. Satu saya anda boleh gunakan sequence nombor-nombor pengiraan ni, dan dia boleh digunakan menggunakan programming. Boleh buat. Memang dah ada, tapi dia tak dapat dijalankan dekat MT4 ataupun MT5. Memang dah ada. Proprietary saya memang ada. Saya gunakan itu. Memang dah ada. Robot dia lah, tapi bukan untuk MT4 ataupun MT5. Sebab dia piggyback kepada ni. Jadi, memang dah ada. Saya ingat lagi, Helmi tanya saya dulu, last year. Kenapa tak buat robot dia? Memang ada. Dia tak dapat digunakan kepada MT4 ataupun MT5 sebab dia kita letakkan dispol kiraan kepada satu macam Excel. Ni kerja budak-budak programming lah buat. Lepas tu dia akan come up with apa jangkaan untuk wave seterusnya. Memang dah ada. Itu develop tahun 2013. Memang dah ada. Jadi apa yang anda tanya macam mana saya lukis cepat, itu yang saya guna. Boleh Roslan? Itu yang saya guna. Tapi saya tak dapat dia dekat TradingView. Itu yang saya guna. Okey, jadi kita akan lihat keseluruhan wave sequence ni. Wave sequence. Jadi apa yang saya tunjukkan pecahan bagaimana kita come up with kiraan ni, kenapa jangka kat sini ada 5 dan lain-lain. Sebenarnya dia 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6, 7, 8, 9. Sama ya. Okey, jadi UJ kita akan ada satu lagi low sebelum dia naik ke atas. Okey, ini membenarkan untuk saham-saham melengkapkan equal leg kat atas ni. Equal leg kat atas ni, saya dah buang dia punya Fibo. Itu membenarkan indeks semua untuk melengkapkan equal leg. Yang ini. Itu membenarkan ini untuk sampai kat sini. Okey, jadi dia kepada Fibo je, nampak tak? Pian, nampak tak benda ni Pian? Dia Fibo, lepas tu wave sequence. Fibo, wave sequence. Kemana equal leg? Jadi kita ada arah. Lepas tu ada kira sequence. Kalau cerita budak-budak programming, dia faham lah.
Itu je teknik ni. Lepas tu kita tunggulah bila ada incomplete sequence kita trade, incomplete sequence kita trade. Every time kalau kita tahu bahawa kiraan dia kita sedang menjangka motif kan. Kita dah sampai 9 ataupun kita dah sampai 5, 1 2 3 4 5 dan nombor kat sini katalah sebelum sini kan 1 2 3 4 5. Lepas tu 1 2 dan 3. Okey, kita ada connector dan kita ada incomplete sequence. Kita ada incomplete Ni saya tunjukkan apa teknik 3711 sebenarnya. Terkejut sebab tertidur saya panggil nama. Okey, lepas tu dia turun. Kan? Ini 5. Santi tengok benda ni Aisyah tengok benda ni Pian. Ini 5, Rosli tengok Ini 5. Jadi kita tahu selepas connector ni dia akan 5 nombor-nombor ni lah 5 9 13 tambah 4 tambah 4 tambah 4 Okey, kalau anda dah sampai 5, tapi anda ada incomplete sequence. Nampak tak kenapa anda kena tunggu 5? Dia tak dapat breakout 3. Yang 6, kalau anda ada incomplete sequence, hanya selepas dia breakout dengan motif ataupun dia adalah nombor 9 ataupun nombor 13. Selagi dia tak sampai sequence dan anda dapati dia buat nombor-nombor korektif turun iaitu dan dia buat 13 ini jadi 14 ataupun dia jadi 6, then anda boleh trade dia. Faham tak? Ini bagi scalper satu harta karun yang anda boleh guna. Seriously. Try tengok. Anda boleh buat dekat 1 minute, anda boleh buat dekat monthly, anda boleh buat dekat week, anda boleh buat dekat apa sahaja. Of course dekat kecil-kecil tu pakai kalau anda faham cara kan dia lah. Akan ke 9, dia tak dapat habis dalam kalau anda masih ada incomplete Aisyah, Wimun boleh? Yap, sebab kita jangkakan dolar tak habis lagi, Wimun. Faham? Sebab itu kita jangkakan UJ masih ada satu lagi ke bawah, Nikkei masih ada satu lagi ke bawah, dolar kita jangkakan masih ke atas. Dia sedang buat correction untuk dolar ni jadi kalau kita jangkakan ini masih ke atas, seperti saya sebut tadi, yen pair dan dolar pair tak jauh. So, kalau kita katakan untuk ini masih ada ke atas, yen pair dekat sini, euro JPY masih ada satu lagi. Sama juga 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Nampak tak, Bian? Aisyah, 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Dia kena buat 6, 7. Baru dia dapat naik. Dia tak dapat. Tak dapat. Tak ada cara. Dia kena buat satu lagi low. Kecuali anda jadikan. Sini saya tak nampak flat. Sebab itu kita lukis dia masih satu lagi ke bawah. Faham? Itu je. 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. 6, satu lagi ke bawah. Itu application dia. Sebab itu saya masih lukis ke bawah. Naik. Dia boleh naik sampai X ni, tak kisah. Dia cuma tukar trend kalau dia break X ini. Break ini. Kalau tak, kita masih lukis dia ke bawah. Satu lagi ke bawah. Jadi kalau dia buat ke bawah ini, kita akan trade daripada sini. Untuk Euro JPY ni. Sebab, yang kiraan yang sebelah sini, benda dia sama je. Adalah 5, 9, 13. Dan lepas tu dia buat 14. Lepas tu dia naik lagi.
Dia tak habis lagi. Sebab dia ada incomplete sequence. Balik cerita tu je. Hari-hari cerita tu je. Nampak? So, itu adalah untuk yen pair. Kita ada GJ. Kenapa kita lukis dia ke atas? Sebab dia complete. Dan penurunan dia, yang sebelah sini 3, sini 3. Nampak? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Dah habis. 7. Complete. Dia sampai equalate. Dan kita ke atas. Ingat tak siapa tanya saya, kenapa satu lukis ke atas, satu lukis ke bawah? Itu sebab dia sequence dan equalate. Ini GJ. Ini adalah AUD-JPY. AUD-JPY. Kenapa kita habiskan dia? Benda sama, 1, 2 dan 3. Itu je. Tengok Witten. No. Nasihat pelaburan tu. Pian, nasihat pelaburan. Faham? Kalau ada nak lukis dia sebagai 5, ada nak kira 1, 2, 3, 4 dan 5, ada kena jadikan kat sini 5 supaya nombor dia 11. Benda-benda tu je. Tak dapat buat kat sini 1, 2 dan 3, lepas tu sini konektor, lepas tu 1, 2, 3. Tak dapat. Jadi kalau saya nak jadikan ini 5, sini kena lukis 5. Benda tu je. Satu kan nampak saya lukis kan. Apa 3, 4 menyorok macam tu kan. Sebab kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Suruh tengok bukan beli. Itu disclaimer. Disclaimer Pian. Letak disclaimer. Disclaimer. Tengok Witten. Boleh? Okey. Jadi itu adalah untuk yen pair. Sekiranya yen pair breakout atas ini. Okey, sekali soalan saya. Kalau yen breakout atas ini, apa jadi kepada dolar? Fahamkan dulu baru beli. Kalau GJ break dalam satu struktur ni break atas, apa jadi kepada dolar? Hari ni banyak kuis. Sebab saya nampak ramai dah nampak, dah faham. Setakat Elite Wave faham. Cumanya nak lukis kat mana? Sekali saya tunjukkan tak payah lukis. Ada kira je. Lagi senang. Kira je. Asal pandai mengira. Tak pandai mengira, sekolah balik. Belajar mengira. Itu yang saya selalu duk ulang. 3, 7, 3, 7, 11, 5, 9. Tak ada orang cerita benda tu. Saya cerita benda tu. Lagi senang. Itu sebenarnya trik untuk Elite Wave. Bila anda cuba setiap lekuk, anda kena trik dengan Elite Wave ada lah. Okay, ni nantilah lukis 3, 4, 5. Ni jauh lagi lah. Hujung minggu baru saya lukis ni. 3. Takkan dah 3 di bawah ni kan. Hujung minggu lah lukis. Ni dah hari Khamis. Petang nanti, esok lah saya lukis ni. Okey. Jadi, kalau soalan saya, kalau GJ ni breakout ke atas, apa jadi kepada dolar? Signal beli ya. Nasihat pelaburan tu Imun. Ambil nama dia. Okey. Kalau GJ ni breakout ke atas. Kalau GJ ni breakout ke atas, US dollar habis. Tak ada dah dia buat ke atas. US dollar akan jatuh ke bawah. Jadi, saya tak nampak dalam satu struktur ni, dia akan buat ke atas. Belum. Dia akan ada pullback ini. Untuk membenarkan EJ tadi complete, sequence dia. Untuk membenarkan UJ, completekan sequence dia. Dan untuk membenarkan apa? Nikkei, completekan sequence dia. Kalau dia breakout ke atas Aisyah. Sebab kita tahu yen pair dan dollar pair basically dia tak lari jauh. Kalau ini breakout ke atas, GU akan mencanak-canak. Setakat ini GU belum breakout atas lagi. Breakout structure ini. Kalau GJ break, ini sama tak dengan GJ?
Sama kan? Kenapa kita lukis ini masih ada ke bawah? Kenapa kita lukis ini ada ke bawah? Ini adalah sama dengan GJ ni nanti bila dia habiskan structure, bila dia buat dua ini. Dua sini akan deep nanti. Dua ini akan sampai 61.8 nanti. Jadi hopefully satu ni nanti breakout atas lah. Dan dua kita boleh trade. Benda tu je. Kalau ini buat macam ni 1, 2, 3, 4, 5 breakout atas ni. Dua ni akan buat deep. Dan itu kita boleh trade. Itu sama dengan GU sampai C kat sini. Okey. Kalau GJ ni kalau GU ni breakout atas ni, GJ ni tak dua ni akan sikit je. Akan 50%, 38.2. Itu je. Boleh nampak gambaran market dynamic. Ambil masa, tapi bila anda dah faham rule asas Elliott Wave, sekarang ni saya tunjukkan bagaimana cheat code dia. Kira lekuk, kira wave, kira sequence dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lepas tu ini korektif. Macam mana kita nak tahu benda tu korektif ke tak? Ada tengok je struktur dia. Kan? Kalau struktur macam ni, ini anda katakan motif. Memang aku nampak 5 ni. Senang nak tengok. Kalau macam ni kan. Ini korektif. Kalau naik macam ni, 5. So, whatever happen dekat kawasan sini, ini korektif. Nampak tak? Trend, anda tengok, senang tengok. Jadi, kalau kita katakan, ini tak habis lagi, tak sampai 1, sini 5, whatever happen kat kawasan ini adalah correction. Boleh? So, kalau tanya saya, US dollar ke mana? US dollar pada waktu ini akan buat yang ini. Sebelum ini. Untuk lengkapkan ke atas. Nampak? Dan kita ambil yang lagi besar. Kalau tengok lagi besar, kita tengok lagi besar, ini trend. Ini correction. Itu je. Tak payah tahu dia tengok. Ini senang tengok. Trend. Correction. Apa sifat correction? Payah nak tengok. Support resistance bercerahu. 5 minit lagi. Tak sampai aku goal lepas ni. Ini correction. Itu je. Tak payah tahu banyak sangat. Pandai sangat, susah pula kan. Macam-macam teori dia kan. Kira je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Connector. 1, 2, 3, 4, 5. Something is wrong kat sini. Kira balik. Berapa sebenarnya dia punya ni. Jadi anda kira dia sebagai sini 3. Anda kirakan sini sebagai 3. 1, 2 dan 3. Jadi 3, 3. Jadi kalau ini 3 dan 3, kita ada satu correction, ini ke atas yang besar dia. Yang besar dia lah. Benda tu je. Kita ada higher high, ada incomplete. Buat benda tu je. Jadi hala 7 besar dia, tapi itu weekly lah. Kan? Ini kalau 600 pip nak tunggu weekly, 8,000 pip bila? Faham? Buat benda tu. So, untuk yen pair, saya tunggu kepada ni. Untuk sekarang, tak ada apa-apa. Kalau anda nak ambil risiko, anda boleh trade untuk UJ, untuk long bila dia complete this 3 wave move. Cumanya, anda nak ambil Fibo kat mana? WX ataupun kat sini. Kalau konsep asas dia, anda ambil daripada W dan X sebab sini flat. Risiko dia ikut
this Fibo. 3 wave, 3 kepada bawah lagi. Itu risk dia. So, saya tak akan kongsikan untuk UJ. Dollar pair. Dollar ni yang menarik. So, kalau kita kata UJ masih ke bawah, untuk lengkapkan sebelum dia naik ke atas, ini cuma correction. This one might be doing bigger correction. Di mana sini apa dia? Macam mana nak lukis ni? Macam mana nak lukis dia ni? Ini mungkin, ini dah salah ni tau. Ini dah tak betul. Ini dah tak betul. Kita ambil DXY. Saya nak tengok kepahaman anda. Ni dekat time frame mana tadi? 1 hour. Okey. Ni 1 hour. Kalau kita katakan seperti saya lukis tadi adalah apa? Dollar index ni WX dan Y. WX. Apa yang kena berlaku dekat 61? Saya ajar benda ni awal-awal kan? Betul. Siapa yang ikut mula-mula, saya tunjuk kira 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 3 line. Ingat tak siapa ikut yang 3 line tu? 3 line tu based on 1, 2, 3, 4, 5 tu. Tapi anda senang nak faham sekarang sebab anda dah faham elliott wave. Kalau tak faham elliott wave, mampus apa Zul cerita ni. Betul tak? Sebab tu saya tarik handbrake untuk 3 line dengan apa kiraan tu. Saya tunjukkan elliott wave. Bila anda dah faham elliott wave, benda-benda tu kacang jadi kan. Bayangkan orang tak ada asas elliott wave. Dengar benda ni. Apa benda cerita Zul ni? Dia nganga kan? Okey. Jadi kalau kita tengok yang ini, kita tandakan sekarang ni kan sebagai W X dan kita tengah tunggu Y kat bawah. Kenapa struktur tu dah tak betul? Saya nak tengok kepahaman anda. Oh, teman tak join lagi. Mula-mula saya tunjuk benda tu. Okey. Kenapa ini tak betul, Santi? Rosli, Aisyah, Pian, Wimon. Saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Pergi balik ujuk nota. Kenapa ini dah tak dapat betul? Tak dapat. Oh, dia terus kena ada 5, 7. W, X dan Y. Apa signifikan? Okey. Kita break dahulu. Maksudnya struktur ni dah jadi lain. Tak jumpa Zul lagi masa tu. Tak apa. InsyaAllah kita jumpa nanti. Nampak? 618764. Ini tak dapat jadi W, X dan Y. Boleh? Ya? Jadi kita nak lukis apa? Yes. Korang ni kalah dengan Santi. Santi ikut lagi kemudian. Kita break dulu. Aisyah, Santi tu dapat jawab. Dia ikut baru berapa lama. Nampak jawapan dia? Nota dia jadi buku dah. Kita break dahulu, kita sambung balik lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.